Sambung topik minggu lepas, tak habis lagi pengaratan. So pengaratan, kesan logam lain ke atas pengaratan. So minggu lepas kita belajar tentang macam mana besi boleh berkarat. Dia merupakan tindak balas redox lah. Mula besi Fe tu ferrum iron, dia release elektron, dia membebaskan elektron. So dia tu pengoksidaan lah. Lepas tu elektron tu mengalir ke air dengan kehadiran oksigen juga, menghasilkan ion hidroksida, yang tu adalah penurunan. Lepas tu besi Fe2+ dengan OH- bergabung jadi FeOH2, ferrum 2 hidroksida. Lepas tu ferrum 2 hidroksida ni color dia hijau. Maka yang kita dok tengok besi tu color karat tu warna dia perang kan, brown. Maka dia memerlukan lagi satu tindak balas pengoksidan lagi sekali. Maka dia akan menghasilkan ferrum 3 oksida terhidrat, hydrated iron 3 oxide. Yang tu lah namanya karat sebab color dia perang lah. Iron 3 color dia perang. So hari ini kita nak tengok kesan kalau kita kawinkan dia ataupun gandingkan besi dengan logam lain. Adakah berlaku pengaratan, adakah tidak berlaku pengaratan. So set up eksperimen dia macam ni lah. Kita ada beberapa test tube, ada A, B, C, D, E. Lepas tu dalam setiap test tube tu kita bubuh paku besi dan larutan agar-agar yang dah dicampur dengan larutan kalium hexacyanopherate 3 dengan penunjuk phenolphthalein. So yang tu kita punya constant variable lah, pemboleh ubah dimalarkan. Apa yang berubah adalah paku tu ada yang tak ada gandingan macam ini. Yang B ni dia dengan magnesium, yang C ni dengan kuprum, yang D ni dengan stannum timah, E ni dengan zinc. So macam mana hubungan depa ni, kita kena tengok lah. So kalau kita susun logam-logam tu berdasarkan ke elektropositifan, magnesium paling elektropositif sebab dia punya nilai dia paling negatif dalam E0 lah. Nilai E0 untuk magnesium adalah negatif 2.38, aluminium negatif 1.66, zinc negatif 0.76, ferrum ni negatif 0.44 volt, stannum negatif 0.14 volt, plumbum negatif 0.13 volt, kuprum positif 0.34 volt. So kalau kita susun memang kita nampak trend dia, magnesium paling negatif, maka dia adalah yang paling elektropositif. Maksudnya dia suka jadi positif. Bila dia suka jadi positif, dia suka derma elektron, release elektron. Manakala Cu ni paling elektronegatif. Bila dia paling elektronegatif, dia suka terima elektron. Bila dia suka terima elektron, dia jadi elektronegatif lah. Okey, so maksudnya dia daripada Cu2+ kena jadi Cu lah, sebab Cu2+ terima elektron jadi Cu. So kalau kita investigate apa tujuan larutan agar-agar ni diletakkan dalam tabung uji. So larutan agar-agar ni dia membekalkan air dan oksigen, H2O dan oksigen, sebab pengaratan berlaku apabila kita dapat kehadiran air dan oksigen. Kalau tak ada salah satu, tak ada berlaku pengaratan lah. Manakala larutan kalium hexacyanopherate 3 ni yang kita dah belajar waktu form 4, kalau nombor 3 dia detect ion Fe2+. Kalau yang ni nombor 2 dia detect Fe3+ lah. So ni dia nak detect Fe2+, maksudnya berlaku tak pengaratan. Sebab kita tahu besi awal-awalnya Fe. Lepas tu kalau dia berlaku pengaratan, dia akan jadi Fe2+ dan dia akan buang 2 elektron. So kalaulah hexacyanopherate 3 ni detect ada Fe2+, maksudnya berlaku pengaratan. So apa perubahan dia? Dia akan jadi warna biru gelap. Itu perubahan dia. So kalau kita nampak
larutan tu berwarna biru gelap, maka adanya kehadiran Fe2+. Okey, penunjuk phenolphthalein ni nak buat apa pula? Yang ni pun daripada form 4, tajuk asid dengan base. Kalau kita letak penunjuk phenolphthalein ni, kalau dah larutan tu alkali, maka color dia pink kan, merah jambu. Kalau dia asid atau neutral, dia tiada warna, colorless. So kalau kat sini kita nak detect lah kalau ada warna pink ke tak ada warna pink. Kalau ada warna pink, maksudnya dia alkali, maksudnya ada kehadiran OH-. So kita nak detect lah, ada tak color pink tu, ada tak kehadiran OH-. Okey, so kita check. Yang pertama, tabung uji A ni hanya ada paku besi sahaja. So paku besi ni confirm dah lah akan berlaku pengaratan sebab adanya air dan adanya oksigen. So keamatan biru gelap rendah, keamatan merah jambu tiada, sebab kita jumpa hanyalah Fe2+ sahajalah yang warna biru gelap ni. OH- bukan jadi ion yang bebas bergerak lah. Yang bebas bergerak adalah Fe2+. So inference dia adalah paku besi berkarat sedikit. Sebab pengaratan ni kita tahu dia ambil masa sikit nak berkarat sepenuhnya. Maka kalaulah dia dalam keadaan biasa macam ni, maka kita kata dia berkarat sedikit lah. Kalau kita ambil masa yang eksperimen ni berlaku dalam contohnya seminggu, dalam jangka masa seminggu, maka paku besi tu berkarat sedikit saja. Okey, untuk B, paku besi dengan magnesium. So magnesium duduk dekat sini, Fe duduk kat sini, maka magnesium lebih elektropositif daripada Fe. Maka magnesium ni yang akan terkakis sebab dia akan buang elektron. Dia lebih elektropositif, dia suka jadi positif, dia akan buang elektron. Maka dia ni yang terkakis, Fe tiada perubahan, dia selamat lah. So magnesium yang terkakis, maka keamatan biru gelap tiada lah sebab tak adanya Fe2+. Tapi keamatan merah jambu ada, tinggi. Sebab apa? Mg ni dia menghasilkan elektron yang banyak lah daripada kalau Fe. Sebab Mg ni lagi elektropositif, lagi banyak dia suka buang elektron, maka banyaklah elektron tu akan diterima oleh air dan oksigen. Maka banyaklah OH- terhasil. So banyaklah warna pink tu. Warna pink tu lagi pekat lah. So kita kata keamatan merah jambu tu tinggi. So inference nya paku besi tidak berkarat. Tapi sebaliknya magnesium yang terkakis. Okey, untuk C pula, paku besi dengan kuprum. Paku besi Fe dengan Cu. So kalau kita tengok sini, Fe yang lebih elektropositif compare to Cu. So Fe yang akan release elektron, yang akan membebaskan elektron, maka dia berkarat lah. Fe ni akan berkarat secara tinggi, sangat tinggi pengaratan dia compare dengan A tu. Kalau A tu tak ada kawan dengan siapa-siapa, dia rendah je, maksudnya dalam seminggu tu kita nampak karat sikit je. Tapi kalau memang gandingan dia dengan kuprum, dalam seminggu dah memang banyak dah karat. Itu je lah, sebab dia ada hubungan antara Fe dengan Cu tu. Keamatan merah jambu tiada, maka paku besi berkarat dengan cepat. Paku besi berkarat dengan sangat cepat. Okey, untuk D, paku besi dengan stainless, Fe dengan Sn sebelah-sebelah je, tapi Fe masih lagi elektropositif, maka berkarat lah. Cuma sederhana, pengaratan dia sederhana. So paku besi berkarat dengan cepat. Tadi sangat cepat, ni cepat sajalah. Okey, E pula, paku besi dengan zinc. Okey, zinc duduk dekat sini, maka zinc lebih elektropositif daripada Fe. So paku besi tidak berkarat, tapi keamatan pink dia sederhana lah. Sebab sebelah-sebelah je, maka Zn ni masih menghasilkan elektron. Maka yang ni kita kata paku besi tidak berkarat.
tidak berkarat, tapi sebaliknya zinc yang terkakis berkarat, tidak berkarat. Okey, so faham setakat ni untuk hubungan kesan logam lain terhadap pengaratan. Faham? So kalau dia elektron positif, maka dia yang terkakis ataupun dia yang berkarat. Kalau dia kurang elektron positif ataupun dia paling elektron negatif, maka dia tak berkarat lah. So warna biru gelap untuk tengok dia berkarat ke tak, warna pink untuk tengok dia tidak berkarat ke tak. Dia terbalik lah. Okey, so kita tengok cara pencegahan pengaratan besi. So yang pertama, kita boleh guna permukaan perlindungan. Maksudnya kita boleh cat besi tu, kita grease kan, ataupun kita lapisan plastik ni laminate lah, maksudnya laminate besi tu. Maka tujuan dia nak menghalang air dan oksigen lah, menghalang air dan oksigen. Itu tujuan dia, daripada kena kepada besi. Bila kena saja air dan oksigen kepada besi, maka berlakulah tindak balas redox. Menggunakan logam lain seperti penggalvanian, iaitu dengan zinc. Zinc tu campur dengan ferrum, maka dia berlaku penggalvanian. Zinc lebih elektropositif berbanding ferrum, maka zinc yang akan terkakis dulu. So selamatlah ferrum tu. Ataupun kita boleh guna penyaduran yang kita dah belajar minggu lepas. Penyaduran maksudnya guna elektrolisis lah. Elektrolisis. Maka penyaduran selalunya dengan timah atau kromium. Guna timah yang disadur kepada Fe. So permukaan timah tu melindungi permukaan Fe, maka menghalang jugalah air dan oksigen daripada kena daripada Fe tu. Okey, perlindungan logam korban. Perlindungan logam korban ni maksudnya kita guna logam lain sebagai pengorbanan. Maksudnya logam tu yang akan terkakis dulu sebelum ferrum. Contohnya kita kena gunalah logam yang lebih elektropositif seperti magnesium atau zinc. Maka kalau kita ada besi, lapisan atas ni kita letak magnesium ke zinc ke. Maka kalau ada air dan udara, maka lapisan atas ni yang akan terkakis dulu. Dia akan berkarat dulu, yang atas tu dululah sebelum ferrum. Maka yang ni perlindungan logam korban ni kita kena gantilah lapisan yang rosak tu secara berkala. Maksudnya untuk mengelakkan Fe kita ni berkarat, sebelum dia berkarat kita buang dulu lapisan atas ni, kita ganti balik yang baru lah. Macam tu lah. Tapi yang ni kena buat pergantian secara berkala. Manakala yang atas ni tak payah gantilah, kita cat je balik ataupun grease balik, ataupun kita laminate lagi sekali. Ataupun kalau yang penggalvanian dengan penyaduran ni tak payah buat apa-apa lah, dia kekal lama sikit. Ni kekal lama dia punya efek dia tu lah. Okey, pengaloyan. Yang ni kita belajar waktu form 4. Alloy tu maksudnya kita nak tambah satu benda lain, logam lain dengan logam yang sedia ada. Maka contohnya kalau besi tu dialoykan dengan karbon, kromium dengan lithium, nikel. So campur tiga-tiga benda ni dalam besi, maka akan bertukarlah besi tu jadi keluli nirkarat. So keluli yang stainless steel tu lah nama dia, stainless steel. So dia kuat, stainless steel ni sangat kuat. Lepas tu dia tahan karat, tahan pengoksidaan. Atau kalau besi ni campur dengan karbon saja, dia jadi keluli sajalah. Nama dia keluli. Yang ni dia masih lagi berkarat tapi lambat lah. Yang tu pun boleh, tapi selalunya kita akan buat stainless steel lah. Dia akan campur lagi kromium, campur lagi nikel. Itu untuk tujuan pengaloyan, juga menghalang pengaratan. So setakat ni faham cara-cara nak mencegah pengaratan besi? Faham cikgu. Faham. Okey, so habis dah lah tajuk redox. So kita buat latihan dulu. Rajah 1.43 menunjukkan pemerhatian kepada dua eksperimen untuk mengkaji kesan logam P dan logam Q ke atas pengaratan besi. So dia buatlah larutan agar-agar tu, kalium hexacyanofferat 3 untuk kehadiran Fe2+, phenolphthalein untuk kehadiran OH-.
paku besi dililit logam P. Yang ni pula paku besi dililit logam Q. Lepas tu saya nampak yang ni ada warna-warna biru ni, maksudnya berkarat. Berkarat. Maksudnya ada warna pink ni tidak berkarat. So macam mana saya tahu yang ni berkarat? Sebab adanya larutan kalium hexasulfurate 3 ni lah, dia detect Fe2+ kalau dia warna biru. So ni maksudnya ada Fe2+. Yang ni pula warna pink ni maksudnya phenolphthalein. Phenolphthalein jadi warna pink ni sebab adanya OH-. So cadangkan logam P dan logam Q. So logam P ni maksudnya disebabkan paku besi ni berkarat, maksudnya besi lagi elektropositif daripada P. P ni duduk dekat hujung sekali. So kita kata logam P ni contohnya kuprum lah. Kuprum Cu. Okey, logam Q pula. Logam Q ni menyebabkan paku besi itu tidak berkarat, maksudnya logam Q ni lebih elektropositif. Kita letak zinc kah? Zn kah, magnesium kah pun boleh. Pilih saja. Tak semestinya jawapan dia terhad kepada yang ni. Dia boleh jadi macam-macam jawapan asalkan kita tahu logam P tu duduk di bawah Fe, manakala logam Q ni duduk di atas Fe dalam senarai E0 tu. Okey, yang B, terangkan tindak balas yang berlaku dalam eksperimen 1 dan eksperimen 2 sertakan setengah persamaan dalam jawapan anda. So yang pertama, pengoksidaan lah. Kita tahu ada berlakunya pengoksidaan dekat anod. Untuk eksperimen 1 dulu. Eksperimen 1. Eksperimen 1, pengoksidaan atau di anod. Apa yang akan berlaku? Fe jadi Fe2+. Maka kita nak tambah elektron dekat tempat yang positif. Dekat sini sebanyak 2 lah. Okey. Penurunan dekat katod. Sebab kita ada kuprum. Kita lupa tadi. Kita ada Cu dalam ni. So Cu2+ menerima 2 elektron, menghasilkan jadi Cu. Itulah dia punya penurunan dia. Maka tak ada OH- lah. So yang ni adalah yang untuk eksperimen 1. Maka kita hanya detect Fe2+. So Fe2+ tu jadi warna biru gelap dengan kehadiran larutan kalium hexasulfurate 3. Okey, eksperimen 2. Pengoksidaan anod. So kita dengan kehadiran zinc dan Fe, maka zinc yang akan membebaskan elektron. Penurunan katod, kita ada Fe sajalah yang tinggal kan. Tapi Fe tu dia tidak berkarat. So apa-apa pun mesti datang daripada air. H2O tambah O2 menjadi OH-. Maka 2 dekat sini, bila saya nampak ada oksigen 1, darat 2. Maka sekarang ni hidrogen ada 4, letak 4 dekat sini. Oksigen dah ada 4, sini 2 campur 2, 4. Lepas tu minus kita ni 4 minus tambah 4 elektron dekat sini. Okey. Maka dekat sini apa yang telah dikesan, phenolphthalein mengesan OH-, kehadiran OH- menyebabkan dia berubah menjadi merah jambu. Okey. So kita katakan eksperimen 1 pengaratan berlaku kerana Fe membebaskan elektron menjadi Fe2+. Manakala eksperimen 2 pengaratan tidak berlaku, tetapi air dan oksigen menerima 4 elektron membentuk ion hidroksida, dan ion hidroksida ni menyebabkan larutan phenolphthalein tu berubah menjadi merah jambu. Yang tadi ni Fe2+ ni menyebabkan larutan kalium hexasulfurate 3 menjadi warna biru gelap. Okey, C. Soalan C. Susunkan keelektropositifan logam besi P dan Q dalam tertib menaik. Keelektropositifan. Tertib menaik. Maksudnya yang elektronegatif dululah.
So elektronegatif dulu adalah logam P, lepas tu logam Q. So tertib menaik dia daripada situ lah, daripada P ke Q. Okey, Faham cikgu? faham ha? Okey, so kita move on yang bawah. Dalam industri pengeluaran makanan, kepingan keluli disadur dengan timah sebelum digunakan untuk membuat tim makanan. Terangkan cara timah dapat mengelakkan keluli daripada berkarat. So keyword dia disadur, maksudnya kita cover lah permukaan besi keluli tu dengan timah. So macam mana terangkan cara ni? Timah, lapisan timah, kita kata lapisan timah menghalang air dan oksigen daripada besi, daripada keluli lah kan, daripada keluli. Maka tiada pengaratan keluli berlaku. Okey, maka keluli tahan lebih lama. Sebab kita nak buat pengeluaran makanan kan, tin makanan tu, kita nak simpan makanan tu lebih lama, maka kita nak mengelakkan dia daripada berkarat lah. So kita guna kaedah penyaduran timah, tulis keluli tu. Okey, so habis topik pengaratan ni, maka habislah topik redox. So